ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء الموافق 29/1/2025 نقوم بتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأخوة في شمال غزة. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, 4 orang sahabat yang besar, 4 orang yang antara awal masuk Islam tetapi tak banyak meriwayatkan hadis. Okay? Yang antara yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah itu hanya Islam ketika di Madinah saja. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اليوم الاثنين 3/2/2025 قمنا اليوم بتوفير 10 أكواب من المياه الصالحة للشرب شمال قطاع غزة. نشكر جميع المانحين على هذا المشروع. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير جزاء. Tapi kenapa yang awal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ni itu orang awal masuk Islam dan banyak memang selalu bersama Nabi tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, okay? Nabi membentuk 8 golongan yang akan membahu ummah. Jadi ummah Islamiah ni dia didukung oleh 8 golongan. Pertama adalah kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni maknanya pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesinan Islam dan sebagainya, bidang-bidang fardu kifayah. Peluh para amilin dipanggil. Yang keempat, ummah Islamiah didukung oleh darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah itu didukung oleh doa para solihin, orang-orang soleh yang mendoakan. Yang keenam, ummah Islamiah didukung oleh kehebatan para da'i ini pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiah didukung oleh harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Dan yang ke-8, ummah Islamiah ni didukung oleh rahim wanita yang solehah. Balik kepada soalan yang pertama yang saya tanya tadi, kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Sayyidina Ali antara orang yang awal masuk Islam dan rapat sangat dengan Nabi SAW tetapi tak banyak meriwayatkan hadis? Sebab apa? 4 orang ni Nabi memang gilap dia menjadi pemimpin. Dan memang terbukti di bawah kepimpinan 4 orang sahabat ni dipanggil Khulafa Ar-Rashidin, Islam tu tersebar sehingga ke 3 suku dunia. Ke mana-mana Islam tu tersebar. 2 kerajaan yang besar waktu tu, Rom dan Parsi, telah tombang ke tangan Islam. 2 laluan besar dunia iaitu laluan sutera dan laluan rempah dapat diislamkan oleh para sahabat. Laluan sutera ni, 2 laluan sutera ni dia bermula dengan China, kalau sekarang Xi'an melalui Afghanistan, melalui Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Laluan rempah sama. Laluan rempah ni daripada Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu, okey, pergi ke Goa India, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Ini 2 laluan besar dunia. Satu laluan rempah, satu lagi laluan sutera. Jadi di tangan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, 4 ni maknanya dapat mengislamkan, maknanya dunia ni dapat dislamkan dengan sangat hebat. Golongan kedua adalah ilmu para ulama. Jadi ada orang yang Nabi gilap dia menjadi ulama. Antaranya tadi iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah watak dia memang ulama. Walaupun dia bersama Nabi tak banyak tahun, di Islam di Madinah saja, tapi watak dia ulama, Nabi gilap dia jadi ulama. Ada satu orang sahabat kecil, anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, tuan-tuan sekalian, dia pernah nak ikut perang, Nabi tak bagi. Umurnya 16 tahun waktu tu. Menangis dia. Bagi tu bapak dia, beritahu ayah dia. Ayah dia Sayyidina Umar pujuk Nabi, biarlah anakku tu dah besar, bagilah dia ikut perang.
Akhirnya Nabi kata, okeylah, bolehlah. Tapi dengan syarat, duduk belakang dengan orang perempuan, rawat orang luka. Tapi kawan dia, Usamah bin Zaid 17 tahun berada di barisan hadapan peperangan. Sebab apa? Ibnu Umar, Nabi memang gila dia jadi ulama. Dia ada watak ulama. Okey. Peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan fardu kifayah dalam Islam. Antaranya apa? Antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ni dia ditugaskan oleh Nabi untuk mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Sampai pernah lah anak-anak sahabat ni, dia macam ni bahasa nak senang faham lah, macam kecil hati lah. Bukan macam tu tau, tapi bahasa nak senang faham. Dia kata apa? Dia kata, ayah kami syahid dekat Rom. Ayah kami syahid dekat Parsi. Pakcik Hasan ni kerja bersyair dekat Madinahnya. Sahabat lain yang dengar, panggil. Dia kata, ni Pakcik Hasan ni ditugaskan untuk membangunkan, majak anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Sebab dia golongan ketiga. Dia membangunkan fardu kifayah. Dia tak pergi berperang sampai ke sana kemari dan sebagainya. Sebab dia golongan ketiga, peluh para amilin. Golongan keempat, darah para syuhada. Oh, ini kita boleh dengar nama-nama seperti Sayyidina Khalid ibn Walid. Ketika orang memandikan jenazah dia, di depan badan ni penuh calitan-calitan pedang, tombak. Di belakang ni tak ada. Sebab memang dia pergi ke depan terus nak mati syahid. Tapi tak direzekikan dia mati syahid. Tapi badan luka-luka dia penuh ni. Khalid ibn Walid. Kita dengar apa nama Sayyidina Muthanna yang mengislamkan Parsi contohnya. Ini antara sahabat-sahabat yang golongan keempat dipanggil darah para syuhada. Golongan kelima iaitu doa para solihin. Doa para solihin ni orang-orang soleh. Kalau kita baca sejarah Madinah dulu, ada satu golongan dipanggil golongan Ahli Sufah. Ahli Sufah ni kerja dia berzikir je. Nak pergi perang badan kurus, tak berapa bermaya, tapi ibadah dia luar biasa hebat dia. Dia ditempatkan oleh Nabi di belakang Masjid Nabawi. Kerja dia berzikir je. Sebab memang doa silahul mukmin, doa tu senjata orang beriman. Tugasnya kau berzikir, doa untuk ummah. Itu tugasan dia. Golongan keenam adalah golongan kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Tuan-tuan sekalian, kita jumpa makam sahabat dekat Guangzhou, China sana. Sayyidina Abi Waqqas. Ada yang berpendapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di Madinah. Itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas dekat Guangzhou. Tertulis di depan makamnya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar. Ini kehebatan para da'i, kehebatan para pendakwah. Golongan ketujuh adalah harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Ini contohnya macam Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berniaga. Kemudian infak. Ada yang berbentuk zakat, ada yang berbentuk maknanya wakaf, ada yang berbentuk sedekah dan sebagainya. Dan mereka berniaga betul-betul infak kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, universiti pertama di dunia milik orang Islam, dan adalah hasil wakaf daripada orang-orang terdahulu. Universiti Al-Azhar tu dah 1000 tahun lebih dah umur dia, daripada infak, mana orang-orang yang mewakafkan harta tu. Dan golongan ketujuh dan golongan ke-8 adalah rahim wanita solehah, iaitu ibu-ibu, akak-akak yang berusaha melahirkan generasi-generasi ini menjadi generasi yang hebat. Jadi 8 golongan ni adalah golongan yang membahu ummah. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, 8 golongan ini tetap menjaga ummah, tuan-tuan sekalian. Sampailah kemudian diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. 8 golongan ini bersatu menjaga ummah Islamiah ni. Hebat. Lepas zaman Sayyidina Ali, maka bermulanya kerajaan Bani Umayyah dipanggil. Kerajaan Bani Umayyah juga memang hebat. 8 golongan ini bersatu. Di hujung-hujung kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpinnya tidak bijaksana, apabila golongan kedua ulamanya mengampu, apabila amilinnya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit, zikir sendiri-sendiri, apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi,
Orang kayakan diri sendiri, tak menginfak. Dan apabila wanita rosak, pecah ummah Islamiyah, tuan-tuan sekalian. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan milik Era Team dilarang edit video ini tanpa kebenaran.